sebagai Yang di-Pertuan Negara Singapura. Kemudiannya, apabila Singapura berpisah daripada Malaysia disebabkan oleh pelbagai faktor yakini yang merangkumi politik, ekonomi dan juga sosial, beliau telah dilantik sebagai Presiden Singapura yang pertama. Dan beliau sekali lagi memegang jawatan ini untuk penggal ketiga selama 4 tahun bermula 4 Disember 1967 dan sepatutnya berakhir pada 3 Disember 1971. Sehingga sekarang, wajahnya telah diabadikan dalam Wang Singapura. Fakta kedua, Singapura dibuka dan diperintah oleh Raja-Raja Melayu. Fakta yang tidak boleh dipertikaikan bahawa awalnya Singapura telah dibuka dan diperintah oleh Raja-Raja Melayu yang mana ianya telah berlangsung selama 100 tahun. Namun berbeza dengan apa yang kita lihat sekarang, yang mana Singapura adalah sebuah negara pulau yang bercorak republik dan majoritinya penduduk berbangsa Cina. Sejarah pemerintah Raja-Raja Melayu di Singapura yang dahulunya dikenali sebagai Temasik, yang bermaksud tasik dalam bahasa Melayu, telah berlaku lebih kurang sejak 700 tahun lalu. Okey, saya senaraikan beberapa Raja-Raja Melayu. Pertama ialah si Tri Buana ataupun dikenali sebagai Sang Nila Utama, yang mana baginda memerintah dari tahun 1299 hingga 1347 Masehi. Kedua pula ialah Raja Kecik Besar ataupun dikenali Paduka Seri Pikramawira yang memerintah dari tahun 1347 sehingga 1362 Masehi. Namun apa yang berlaku guys? Menjelang abad ke-14, apabila kerajaan Sriwijaya semakin merosot menyebabkan Singapura telah terperangkap dalam peperangan antara Siam dan Empayar Majapahit yang berpangkalan di Jawa untuk mengawal semenanjung Tanah Melayu. Menyebabkan sokongan yang kurang daripada kerajaan Sriwijaya, maka Singapura pun akhirnya kalah di tangan Empayar Majapahit. Keadaan ini memaksa raja terakhir Singapura ketika itu, iaitu Parameswara ataupun dikenali sebagai Iskandar Shah, yang mana baginda baru saja memerintah beberapa tahun pun melarikan diri ke Melaka dan disitulah Kesultanan Melaka telah diasaskan. Ketiga, Pulau Belakang Mati yang mana kini dikenali sebagai Pulau Sentosa. Okey guys, pasti orang-orang yang suka travel pernah pergi ke Pulau Sentosa, Singapura. Pulau ini adalah salah satu tempat yang menarik di Singapura dan banyak pelancong yang datang di pulau tersebut. Bahkan jumlah pelancong tersebut adalah terus meningkat pada setiap tahun sejak ia dibuka pada tahun 2010. Meskipun hanya seluas 465 hektar tetapi berjaya dibukukan dalam daftar kunjungan bagi para travel. Tapi tahukah anda sejarah di sebalik pulau yang indah tersebut? Dan sebelum itu dinamakan Pulau Belakang. Nama pulau tersebut sedemikian rupa berdasarkan kepada banyak rekod yang wujud. Antara rekod awal adalah catatan penjelajahan Portugis Manuel Godinho di RD yang melukis peta Singapura pada abad ke-16. Pulau Belakang Mati direkodkan dalam peta tersebut sebagai Belacan Mati, mungkin kerana perbezaan bahasa yang wujud. Terdapat banyak kisah tentang pulau ini di mana pulau ini telah dikuasai oleh Lanun yang akan merompak dan mengganas setiap kali ada kapal pedagang yang lalu di situ. Ini menyebabkan pedagang menamakan pulau tersebut dengan gelaran itu kerana dikuatiri mereka akan ditikam dari belakang. Ada juga pendapat mengatakan nama itu datangnya kisah dalam Hikayat Munshi Abdullah yang menyebut kewujudan sebuah pulau yang sengaja dibiarkan tengkorak dan tulang manusia berselerak di pantainya. Catatan seorang dari Cina bernama Wan Dayong pada tahun 1348 dalam tulisan Doi Zidu menyebut tentang kawasan berbahaya yang beliau namakan sebagai Long Yamen, yang bererti Selat Gigi Naga. Tempat itu beliau namakan sedemikian kerana wujud formasi seperti gigi naga di kawasan tersebut, yang mana beliau maksudkan adalah Pulau Belakang Mati. Fakta keempat, orang Minang pencipta lagu kebangsaan Singapura. Okey guys, fakta yang menarik lagi berkenaan penciptaan lagu kebangsaan Singapura yang bertajuk Majulah Singapura. Orang yang mencipta lagu tersebut bernama Zubir Said pada tahun 1958 yang menggantikan lagu British iaitu God Save the Queen. Tahukah anda beliau berasal dari mana? Beliau berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia.
Fakta kelima, Singapura dahulunya adalah sebahagian daripada Malaysia. Untuk fakta ini saya percaya bahawa semua orang pun tahu. Pemisahan dari Singapura terjadi pada tahun 1965. Pengisytiharan mengenai pemisahan ini telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia pertama di Dewan Rakyat. Tindakan pemisahan tersebut merupakan jalan terbaik demi perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik di antara kerajaan Malaysia yang dikuasai Parti Perikatan dan Parti Tindakan Rakyat yang kuasa di Singapura.